Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Kali ini kita akan bincangkan mengenai apa yang dikatakan dengan chain rule, ya, chain rule. Jadi dalam subtopik ini, apabila saya nak menerangkan chain rule, saya akan menerangkan sekali mengenai power rule. So kita pilih 1-2 soalan macam tu. So kita akan buat comparison lah, ya, by using the chain rule dan juga by using the power rule, supaya senang kita nak buat perbandingan macam mana cara dia kita buat chain rule, macam mana cara dia kita menggunakan power rule bagi soalan yang sama. Right? Okay, now looking at this question, so consider the following function. Katakan kita diberi y sama dengan x cube minus 3 power of 2. So jadi kita nak mendapatkan dy over dx. Okay, so jadi yang ini saya sengaja mengambil contoh yang mudah supaya kita boleh ada satu lagi cara alternatif. Dia kalau contoh yang cantik, saya boleh letak macam ni. Saya boleh buat x kuasa 3 tolak 3, tapi power of ni, katakan saya buat power of 20, bukan 2, saya buat 20. Then kita hanya boleh menggunakan chain rule dan juga power rule. Okay, cara yang satu lagi tu tak boleh. Cara apa tu? Cara expand. Kita boleh kembangkan. Jadi dalam contoh ini, sengaja saya ambil yang ini supaya jika pelajar lihat soalan yang macam ni, kita nak dapatkan dy dx kan. So jadi pelajar boleh attempt untuk saya tak naklah pakai power rule, saya tak naklah pakai chain rule, saya nak expandkan dia sebab dia kuasa 2 je kan. Jadi kita boleh expand buat. So itu pun boleh juga. Jadi saya tulis kat sini ada beberapa cara untuk menyelesaikannya, right? So salah satunya adalah yang kita boleh attempt adalah dengan expandkan dia. Kita kembangkanlah. So kita kembangkan ungkapan tersebut, boleh. Yang kedua chain rule, yang ketiga power rule. Baik. So bila kita expandkan function tu, kita akan dapat macam ni. Expand macam biasalah, kita kembangkan. Ini kan kuasa 2 kan. So kita expandkan dua bahagian macam ni. Lepas tu kita darabkan dia macam biasalah. So kita darabkan dua faktor macam ni, dan akhirnya kita akan dapat x kuasa 6 tolak 6x kuasa 3 tambah 9. So dari sini kita dah boleh buat terus dy over dx ataupun y prime sebagai berikut. So kita akan buat satu persatu lah, sebab operasi dia adalah tolak dan tambah kan. Jadi kita boleh buat terus. So kita akan differentiate this part, differentiate this part, differentiate this part, semua sekali, dan akhirnya kita akan dapat jawapan seperti berikut. So kita dapat 6x kuasa 5 tolak 18x kuasa 2. Okey, so yang ini mudah kan, sebab kita boleh expandkan dia. Tetapi kalau dekat sini bukan 2, katakan 12 cukup lah. 12, takkan kita nak kembang 12 kali. So kita akan terdedah dengan kesilapan dalam pengiraan. So ini contoh yang macam ni boleh lah. So kalau katakan kuasa sini kuasa 3 lah, katakan kita masih realistik lagi lah, kita nak expandkan dia. Tapi kalau dah masuk kuasa 5, 6, 7, jangan buat lah, sebab kita mungkin akan buat kesilapan. Okey, dalam contoh yang sama juga kita akan cuba menggunakan power rule, ya, dan juga chain rule. Okey, kita pergi kepada power rule dulu. Ini adalah cara menggunakan power rule yang ni. Okey, so ini adalah soalan dia, soalan sama. Jadi apabila kita menggunakan power rule, kita akan buat macam ni. So maksud dia, kita akan turunkan kuasa dulu. Kita menggunakan konsep derivatif yang macam biasa. Maksud dia 2 ni akan turun ke tepi, lepas tu 2 ni akan minus 1, betul? Tapi jangan lupa, since kita dah buat yang itu, iaitu yang ini, yang saya gerakkan mouse ni, ini adalah bila kita gunakan hukum derivatif tu, law dia. Tetapi jangan lupa sebelah dalam ini kita perlu differentiatekan juga. So sebab itu saya buat dalam tandaan color biru ini, kita perlu differentiatekan yang bahagian dalam seperti biasalah. So jadi bahagian dalam ini, warna biru ni, kita ada x cube minus 3 kan. So kita akan differentiatekan satu persatu. Jadi yang 3 ni dapat kosong, yang x kuasa 3 ni dapat 3x kuasa 2. So
tugas kita dah semakin mudah. Jadi kita buat sedikit penyeraan dekat sini, maka akhirnya kita akan dapat jawapan. Nampak tak? Jawapan dia sama je sebenarnya. Kita masih dapat 6x kuasa 5 tolak 18x kuasa 2. Sama je. So the first line here is very important. Jangan salah lah. So ini yang dikatakan sebagai power rule. Okay, so maksud dia belah dalam ni kena differentiatekan sekali lagi. Nah, itu adalah power rule. Okay, chain rule pula. Okay, chain rule ni dia panjang sikit. Ya, tetapi dalam setengah-setengah case dia sangat-sangat berguna. Okay, ini adalah chain rule. Baik. Apabila kita sebut chain rule, dia akan melibatkan ini. Ya, formula ini. Jadi formula dia adalah dy over dx, dan memang ini kita nak cari pun sebenarnya, ya. Jadi is equal to dy over du darab du over dx. So maksudnya kita ada dua ungkapan dekat sini. Ungkapan yang pertama dekat sini, dan ini adalah ungkapan yang kedua. So sekarang ni kita nak fill in the blank. So kita nak mencari apakah dy du, apakah du dx. Soalannya, apakah u? Right? So kena tentukan u tu apa dulu, baru kita boleh cerita. So cara dia adalah kita nak pakai rumus ni, so ingat yang ni kita akan datang balik untuk isikan tempat kosong ini. Baik, so sekarang ni by looking at the question, nampak tak yang warna merah tu? So kita akan jadikan yang sebelah dalam ni sebagai u. Alright, kita jadikan ini sebagai u. Jadi seperti yang kamu nampak kat sini, ini u kan? So bila saya jadikan ini u, maka saya dapat y sama dengan u kuasa 2. Okey, boleh? So sebaik saya tulis y sama dengan u kuasa 2, then kita boleh differentiatekan dy tu. Tapi dy ini oleh sebab variable dia u, maka kita dapat dy du lah. So jadi dy du sama dengan 2u. So ini kita differentiate macam biasa, cuma kita differentiate terhadap u, bukannya terhadap x. Mana ada x kat sini? Ya, so sini kita dah ada dy du. Okey, ini satu part. Part yang kedua adalah, kan tadi kita katakan ini kita jadikan dia u, betul tak? So kita buat satu lagi yang berasingan, iaitu yang ini. So u sama dengan x kuasa 3 tolak 3. Yang mula-mula kita buat semua sekali. Yang ni semua sekali. Lepas tu kita buat yang dalam ni. Alright. So u sama dengan x kuasa 3 tolak 3, maka kita dah boleh cari derivatif dia, iaitu sekarang ni kan ini u kan, maka derivatif dia adalah du dx lah. Du terhadap dx. Sebab variable dx kat sini. So jadi du over dx kita buat terbitan macam biasa, kita akan dapat 3x kuasa 2. Okey, so dua kotak ni sahaja yang kita perlukan untuk kita melengkapkan rumus yang atas ni. Ini sahaja. So now bila kita dah ada semua info kat sini, kita boleh substitutekan. Nampak tak? Ini dy du kan? So kita ambil ini 2u. Ini adalah du dx. Kita ambil ini 3x kuasa 2. Masukkan. Bila kita masukkan, kita dapat ni. Kita dapat 2u darab 3x kuasa 2. Cuba selesaikan. Bila kita selesaikan, kita masih ada ungkapan u. Nampak? U ni kan? So kita tak boleh biarkan dalam sebutan u. Kita kena tukarkan menjadi x. Okey? Kena tukarkan u ni sebab menjadi x. Jadi kita patah balik, tengok pada soalan, u tu apa? Nampak tak? Kita dah tulis pun sebenarnya. U tu adalah x kuasa 3 tolak 3 kan? So gantikan ini ke dalam ini. Ya? So kita gantikan. So saya merahkan sikit. So kita kena gantikan ini ke dalam sini. Alright? So gantikan ke dalam sini. Jadi kita akan dapat berikut, iaitu inilah dia. Ini dia yang kita gantikan tadi tu. Okey, ini dia yang kita gantikan tadi tu, dan kita perkemaskan pengiraan kita, akhirnya kita akan dapat jawapan yang sama. Jadi
jadinya kita dapat 3 jawapan yang sama dengan 3 approach yang berlainan. Alright, kita expand, kita guna power rule dan kita guna chain rule. So itu cara dia. Okey, kita pergi kepada contoh yang lain. Mana dia? Okey, ini katakan satu contoh saja, just untuk raiskan idea apa benda sebenarnya ya. So yang ini kalau kita ada macam ni kan, memang tak boleh expand lah. Nak expand macam mana macam ni kan. Jadi might as well kita hanya ada power rule ataupun chain rule sahaja untuk menyelesaikan soalan ini. Okay, now kita lihat kepada power rule terlebih dahulu. Kalau power rule macam biasalah, yang 1/2 ni akan pergi ke tepi, betul tak? Ini 1/2 ni akan pindah tepi. Lepas tu 1/2 ni akan minus 1 kan. So jadi itu yang kita buat sekarang. Jadi saya besarkan sikit. Ni cara dia. Ini adalah power rule. Jadi 1/2 dekat sini. Lepas tu 1/2 minus 1, kita dapat minus 1/2. Yang ni. Okey, habis bahagian ini, jangan lupa bahagian dalam ni pun kena differentiate juga. So sebab itu kita ada d dx 3/2x dan kita dapat jawapan derivatif untuk ini, hasil dia adalah minus 2. So kita perkemaskan pengiran kita, akhirnya kita akan dapat jawapan seperti berikut. Yang ini. Ataupun kalau kita nampak 1/2 ni, kita nak tulis macam ni pun boleh. Sama je. Sama je. Sampai sini pun dah kira okey dah. Betul lah tu. Okey, ini adalah cara power rule. Baik, jika menggunakan chain rule, kita tahu bila guna chain rule kita ada rumus, betul? So, bila ada rumus, soalan dia adalah kena tentukan U. U tu apa? So, dari situ baru kita boleh bergerak. Jadi, yang saya tandakan merah ini, kita pilihlah 3/2x ni sebagai U dia. Okey. Overall kita ada apa? Y sama dengan U kuasa 1/2, betul? So, sebab itu kita dapat yang ini. Dan kita akan cari derivatif dia, iaitu dy over du, dan kita dapat yang ini. Please have a look carefully macam mana kita dapat yang ini. Lepas tu itu satu, itu adalah overall. So yang belah dalam ni yang kita katakan u sama dengan 3/2x tu kan. So yang ini pun kita kena consider juga dan dapatkan du over dx, dan dari sini kita dapat minus 2. Now we are going to substitute this information into the formula. Yang ini. Okay, ini lakukan dengan berhati-hati. So kita masukkan kat sini, masukkan dekat sini, masukkan satu persatu dan kita akan dapat jawapan ini. Kita stop sampai sini tau. Tapi jangan lupa u ni kena diganti. U ni kena ganti So u tu apa tadi? U tu adalah yang ini kan. U sama dengan 3/2x. So ganti je lah. Ganti terus ke dalam sini. Ganti je. So sebab itu kita dapat jawapan kita sebagai yang ini. Okay guys. So untuk teaching video kali ini saya dah bincangkan mengenai chain rule dan juga power rule. So saya dah terangkan beberapa cara untuk menyelesaikan dia. For the simple case kita boleh expandkan dia, tetapi for yang case yang agak tak boleh kita expand, we need to try either chain rule ataupun power rule. So ini contoh pertama dan saya juga telah terangkan contoh kedua. So please get the idea untuk kita fahamkan kedua-dua cara tersebut. Okay guys, so sampai sini dulu video kita. Hope you enjoy the video. Thanks for watching. See you in the next video.